الإخفال والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم إني أسألك علما لدني ومشرب الصافي هاديا وهاب يا غني إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, kembali memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah Ta'ala yang masih lagi diberi keluar dan keluar sama-sama menyelesaikan salat subuh berjemaah dengan niat iktikafnya kita berada di taman-taman syurga di majlis ilmu semua ini. Allah Ta'ala teruskan kepada kita sehingga akhir usia kita, insyaAllah. Tuan-tuan, ibu-bapa yang dirahmati Allah, pengajian kita pedoman sembahyang jemaah pada muka surat 18 hadis ke 5 daripada atas. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Tuan Guru kita, Tuan Guru Haji Abdul Rahman Pondok Lubuk Kapok, kata dia, dan sunat takbir intiqalat bagi makmum yang masbuk yang berpindah ia serta imam. Baik, sekarang kita masuk perbincangan perkara yang disunatkan bagi apabila kita sembahyang berjemaah. Disunatkan kita takbir, dinamakan sebagai takbir intiqalat, takbir berpindah daripada rukun kepada rukun yang lain. Ini takbir intiqalat. Adapun takbir yang di awal permulaan sembahyang dinamakan takbiratul ihram. Kita takbir kepada turun rakaat, turun sujud, bangun daripada sujud, turun sujud balik, itu yang panggil takbir intiqalat, takbir berpindah rukun. Jadi takbir itu disunatkan bagi imam ataupun orang sembahyang seorang ataupun makmum. Jadi disunatkan semua tu takbir. Baik. Sekarang dia kata, ini masalah makmum yang masbuk. Ada ketika makmum masbuk ini sunat dia takbir, dan ada ketika tidak disunatkan pada tempat-tempat. Dia akan bincangkan mana tempat yang disunatkan dan tempat yang tidak disunatkan. Kalau kita mesti daripada awal lagi, iaitu semua tempat disunatkan. Semua tempat kita berpindah-pindah rukun itu disunatkan. Tapi bila kita datang lambat, bagi dinamakan sebagai makmum yang masbuk, ada ketikanya kita disunatkan tempat itu, ada ketika tidak disunatkan. Dia tahu itu, supaya bila kita buat itu tentu boleh pahala, dan bila kita tak buat itu tentunya tak disuruh buat. Takut-takut kita pergi buat benda tak disuruh, kita buat saja-saja. Kita beranggapan boleh pahala itu. Sedangkan benda itu tak disuruh. Baik, mana? Dia kata, dan sunat takbir intiqalat bagi makmum yang masbuk
yang berpindah ia serta imam. Dia pindah serta imam. Maka jika ni dia masalah, maka jika mendapat ia makmum akan imam, dia dapat tu di dalam i'tidal, takbirlah ia bagi turun kepada sujud. Dia dapat situ. Dia dapat, maksudnya dia dapat sedang imam i'tidal. Maksudnya imam i'tidal, dia dapat bulan duduk dalam shaf, dia pun berhenti Allahu Akbar. Lepas tu imam pun turun sujud. Dia tu dalam masa dapat dengan imam tu i'tidal lah. Maksudnya dia tak dapat rakaat tu. Cuma dia dapat masuk berserta dengan imam sedang imam i'tidal. Dia pun masuk berhenti sembahyang. Lepas tu imam turun sujud. Macam mana tu? Dia kena kalau ikutkan dia kena ikut nanti imam tu. Kena ikut. Bila gitu sunat dia juga takbir di situ. Bila dia turun pada sujud tu sunat dia takbir. Betul. Dan barang yang kemudian, barang yang selepasnya sunat tu takbir. Kalau ikutkan dia tak dapat rakaat tu. Rakaat tu dia tak dikira tu semua sebab dia dapat semasa dengan imam sedang tidak. Tapi perbuatan dia tu semua dia buat. Dia turun sujud, turun sujud. Lepas tu takbir sunat juga. Lepas tu baca dalam sujud sunat baca. Semua benda-benda tu disunatkan dia buat. Jangan maknanya rakaat ni aku tak dikira. Anak buat aku malah kita. Tapi benda tu sunat, dia sunat. Tetap disunat walaupun bukan rakaat itu tak dikira bagi kita. Perbuatan yang kita buat masa tu tak dikira bagi kita, tapi dikira pahalanya. Walaupun tak dikira rakaat, tapi dikira pahala yang kita buat. Apa masalah? Dan jika mendapat ia akan imam di dalam sujud yang pertama, atau sujud yang kedua, atau yang ketiga, atau duduk antara dua sujud, 3, atau tasyuk awal, 4, atau tasyuk akhir, 5. Tiada mentakbir ia bagi turun kepada sujud. Tak perlu takbir ia turun kepada sujud dan juga semua tadi. Maksud dia datang ke imam sedang sujud yang pertama. Contoh dulu. Contoh sujud pertama. Imam tu sujud lah. Dia orang datang, dia duduk dalam shaf, dia bertakbir Allah Akbar. Imam sujud pertama. Sujud pertama. Baik. Dia bertakbir untuk masuk, nak ikut imam ni. Bila begitu, dia turun pada sujud. Nak turun pada sujud, nak ikut imam tu, tak sunat dia takbir. Tak sunat dia makmum kat dia tu takbir. Mana nak takbir Allah tu tak sunat. Turun saja. Takbir intiqalah sesaat, takbir ihram sesaat. Allah Akbar, masuk sembahyang. Lepas tu nak turun sujud pergi pada imam. Pergi imam tu sedang sujud yang pertama, ataupun imam sedang duduk antara dua sujud, ataupun imam sedang sujud yang kedua. Nak pergi pada imam yang sedang buat apa tu. Kita nak pergi tu tak sunat. Kita takbir. Tak sunat. Tapi tak terus sujud tu, terus pergi tempat imam. Tak ada sunat.
Okey. Boleh. Itu. Bila dia pergi dah dari imam, dia pergi dari, contohnya Tok Imam sedang sujud yang pertama. Dia pergi itu tak sunat kan? Okay. Bila dah duduk dengan imam tu, dia nak bangkit, nanti imam bangkit pada duduk atau sujud, dia tak lebih. Sunat kan pula? Sunat. Semua nak pergi itu. Itu baru salah. Faham? Itu cerita sunat tak sunat, itu. Orang sebut tidak disunatkan. Dan sunat muwafaqah. Baik, ini pula sunat. Dan sunat muwafaqah, menyamai, sama buat sama lah. Ia akan imam pada zikir perbuatan. Orang akan ikut juga tu imam. Maksudnya bukan ikut tu imam, maknanya perbuatan itu biar sama lah dengan imam baca imam zikir, itu berzikir maksudnya. Pada zikir perbuatan yang mendapat ia makmum akan imam pada perbuatan itu. Mana zikir itu? Daripada tahmid dan tasbih dan tasyahud dan doa. Sunat. Dan bila dia sempat sujud dengan imam, dia sempat sujud, dalam soal semasa dia sujud tu, baca juga tasbih. Kalau dia sempat tahiyat, baca juga tahiyat, walaupun bukan tahiyat dia, walaupun bukan dia terdapat rakaat tu. Dan juga doa tasyahud dia kata, dan juga doa demi doa pun sama juga. Baca juga. Demikian lagi selawat atas al. Selawat atas al. Mana selawat atas al? Contoh tasyahud akhir imam. Tasyahud akhir imam, tasyahud awal kita. Tidak tasyahud awal kita datang ke, contohnya kita datang Allahumma shalli ala Muhammad, tasyahud apa ni? Imam tahiyat akhir. Imam tahiyat akhir. Kita turun duduk dengan imam tahiyat akhir. Disunatkan baca. Ya, sunat baca. Ataupun tasyahud awal kita. Tasyahud akhir, tasyahud awal kita. Tasyahud akhir imam, contohnya, tasyahud awal kita, tasyahud akhir imam. Kali itu kata tasyahud awal ni setakat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad saja ya. Wa ala tak sunat. Baik. Tetap disunatkan bagi makmum untuk baca selawat atas. Itu maksudnya. Demikian lagi selawat atas. Dan jika kalau tasyahud awal bagi makmum sekali itu. Maknanya cerita lagi. Bagi makmum, yang ni asal macam pelik lah sikitnya. Sebab saya pelik sebab ada pernah dia cerita satu tempat tu, orang ni wali mana tak pelik ya, semua benda tu nak bagi nampak, iaitu bagi makmum tak ada istilah tasyahud awal. Bagi makmum ni dia tak ada istilah tasyahud awal. Nak bagi tahu apa? Nak bagi tahunya makmum ni bila sembahyang berimam, dia disunatkan baca sehingga orang imam tu bangkit daripada tasyahud ataupun tasyahud awal sendiri ataupun tasyahud akhir, dia dengan makna bagi salam. Disunatkan dia baca, tak ada istilah tasyahud. Dengan makna dia boleh baca terus sehingga tahiyat akhir dan hamidul majid, baca imam tak bangun lagi, baca lagi doa, boleh. Disunatkan. Taklah kata bila dah tasyahud awal dia, setakat tasyahud awal dia, lepas tu imam tak bangun lagi, imam nampak baca dia, duduk senyap situ, teruskan dengan bacaan.
ataupun sehingga habis tasyuk sekalipun disunatkan bagi makmum untuk baca. Ikut. Selawat tahal itu maknanya itu dia sebut contoh dengan makna kita selawat wa ala ali sayyidina Muhammad tu ada. Sehingga situ sekalipun itu imam barulah bagi salam, kita dibolehkan lagi. Kalau tak dia tak bagi lagi salam, kita teruskan lagi baca. Itu maksudnya itu. Maknanya kalau setakat tu pun disunatkan lagi, apatah lagi kalau dah banyak, maknanya ada ruang lagi untuk kita baca selawat Ibrahimiyah bermula, dibolehkan. Itu dia kata. Habis. Dan disunat bagi masbuk, bagi makmum masbuk, bahawa takbir ia. Ini takbir lagi, bicara lembak takbir intiqalah lagi ni. Takbir ia apabila berdiri ia, kemudian daripada dua salam imamnya. Sunat takbir. Makmum masbuk bila dia nak tambah rakaat maksudnya. Dia selesai sembahyang dengan imam, dia nak bangkit. Sunat dia takbir Allahu Akbar, bangun diri. Tu. Baik. Kemudian apa tu? Berdiri tu. Kemudian daripada dua salam imamnya. Diri itu selepas selesai dahulu kedua-dua salam imam. Yang ni pun apa ni? Orang kita masih keliru, masih tidak memahami perkara yang sebenar mengikut mazhab kita. Disunatkan bangkit daripada makmum masbuk ni, sunat bangkit tu apabila selesai dua salam imam. Bukan selesai salam pertama kita bangun tak. Begitu juga pada masalah memberi salam. Ganti sungguh-sungguh ni tuan-tuan, saya beritahu. Kita ni benda yang datang daripada kitab dan berpadukan mazhab kita. Mazhab kita. Disunatkan memberi salam. Masalah memberi salam ni kita sebab saya selalu sebut sini ni, sebab sini di Selangor ni banyak yang tidak tepat buat perkara-perkara yang sunat. Sebab pada masalah ni ada setengah ulama menyatakan kalau tak buat tepat, kalau kita berkaitan dengan sembahyang Muhammad, tidak buat dengan cara yang tepat, menyebabkan hilang pahala solat jemaah. Pahala sembahyang jemaah yang kata 27 tu hilang. Ada setengah kata tidak, itu ada hilang lagi lah, tunjukkan. Tapi biar baik kita buat dengan dia tepat. Mana disunatkan bagi makmum memberi salam. Begitu juga pada masalah bangkit. Makmum nak bangkit pada rakaat seterusnya apabila selesai salam kedua-dua salam ini. Sunat. Habis dulu kedua-dua salam imam barulah bangkit. Ini sunat. Tu akan datang pun dia akan sebut kalau kita usulli, maka sebut tu belajar. Kita ni dia kusibiang pun ada sebut. Ada kita. Tu kita dia jawab yang sebut kita arah lagi. Kalau kita arah pun banyak sebut. Kita mahali pun ada banyak sebut masalah ni. Tu dalam masalah kita. Tak sama lah dengan kita sempat sini kan. Kita buat sini di imam bagi salah yang pertama, dan selesai di imam bagi salah yang pertama, di imam bagi salah yang kedua, kita pun mula juga salah yang pertama itu. Hanya yang gitu. Selesai dulu.
Betul? Hendaknya selesai kat dahulu salam imam tu. Yang kedua salam imam tu selesai. Dia faham. Dan bukan salam pertama, kedua salam. Salam yang dua selesai dahulu salam yang kedua imam, barulah kita bagi salam. Itu. Jadi kita salam yang kedua. Salam pertama tu dan ceritanya selesai dahulu salam yang kedua imam, disunatkan, barulah disunatkan bagi makmum itu memberi salam. Orang banyak beri tak sepuluh. Sila. Kalau nanti disunatkan, kita kena imam tu bagi salam yang kedua, mana lagi dia nak bagi salam. Jadi tak sunat lah. Dari segi batal tidak batal. Cumanya tak apa kalau sunat. Seperti mana yang saya sebut tadi, ada ulama kata perbuatan itu boleh mendatangkan makruh dan menghilangkan pahala Jumaat. Dari segi batal tidak batal, selagi tidak memberi salam sebelum imam bagi salam. Sekali kalau sekali kan imam bagi salam, assalamualaikum assalamualaikum ya kamu. Iaitu kata setengah ulama, ada batas, kata setengah ulama tak batas. Cuma masalah yang kita ni tidaklah sekali, tidaklah sebelum imam bagi salam. Ini imam selesai salam yang pertama, barulah kita bagi salam. Itu tidak batal saya. Kita buat apa-apa, dia tahu kita ni tampak pahala dan mengikut pandangan imam-imam itu lah. Okey, dia sebut sini makmum masbuk ni disunatkan takbir apabila dia berdiri kemudian daripada dua salam imam. Kerana apa? Kerana mencukup sembahyang. Dia cukup sembahyang. Baik, kata disunatkan pun ada tempat yang ketika yang tak disunatkan. Tengok mana? Jika adalah itu yang kata sunat tadi tu. Baik, kata sunat tu pada ketika mana, dan ada ketikanya tidak disunatkan. Tengok. Jika adalah duduk makmum serta imam itu tempat duduknya. Memang tu tempat duduk makmum. Sunat bagi makmum tu takbir. Gitu. Adapun kalau bukan tempat itu tempat duduk makmum, tak sunat. Tengok. Jika sembahyang ia seorang, seperti mendapat ia akan imam pada rakaat yang ketiga, pada sembahyang yang 4 rakaat. Maknanya imam pada rakaat yang ketiga dengan makna dia sempat 2 rakaat dengan imam. Rakaat 3 dia sempat, maksudnya dia sempat dengan imam rakaat yang ketiga. Sembahyang 4 rakaat ni, contoh sembahyang 4 rakaat dia sempat dengan imam rakaat yang ketiga, dengan makna dia dapat 2 rakaat lah dengan imam. Okey, bila dia dapat 2 rakaat dengan imam, bila terima tahiyat akhir dia tahiyat awal. Okey. Pada masa itu disunatkan bila dia bangkit pada rakaat yang seterusnya nanti setelah salam yang imam, dia sunat takbir. Atau mendapatkan imam pada rakaat yang kedua, maghrib rakaat 2, sama juga lah. Dengan makna dia dapat satu rakaat dengan imam. Dia dapat satu rakaat bila imam tahiyat akhir, dia dapat rakaat yang kedua. Maksudnya dia dapat 2 rakaat lah. Dia dapat rakaat pada sembahyang maghrib. Sebab maghrib 3 rakaat, dia dapat rakaat kedua. Maknanya imam tahiyat akhir dia tasyahud awal juga. Jadi sunat di takbir. Sunat takbir. Dan jika tiada takbir. Kalau tiada, mana tiada takbir, tidak sampai tempat tu, tempat yang disebut tadi. Mana? Hanya berdiri sahaja, bangun saja.
Seperti contoh mendapat makmum akan imam pada rakaat yang kedua. Dia dapat rakaat yang kedua. Imam makmum dia dapat pada rakaat kedua atau yang keempat atau rakaat yang keempat. Yang sembahyang 4 rakaat. Maksudnya macam dia sempat kalau rakaat 2, maknanya dia sempat 3 rakaat. Dia sempat 3 rakaat, maknanya dia akan tambah 1 rakaat saja lagi dengan imam. Dengan bila imam tahiyat akhir, di situ bukan tahiyat akhirnya tu. Bukan tahiyat akhir dan bukan tahiyat awalnya. Tahiyat akhir pun tidak lagi, tahiyat awal sebab lepas dah. Sebab rakaat 3. Jadi masa tu bila dia bangkit, tak sunat dia tadi. Nampak? Tu imam bagi salam, imam bagi salam, dia pun bangun begitu saja. Diri saja, tak perlu ucap Allahu Akbar dulu. Begitulah juga dia pada yang keempat dengan makna pada rakaat yang keempat, maksudnya dia sempat dengan imam satu rakaat. Dia sempat dengan imam 1 rakaat. Bila sempat dengan imam 1 rakaat, rakaat yang terakhir tu tu imam tahiyat akhir, dia bukan tahiyat awal lagi tu. Tahiyat awalnya nanti baru nanti satu lagi. Yang tu pun tak disunatkan. Dengan makna dia dapat 1 rakaat. Begitu juga kalau dia datang tahiyat akhir tu. Imam tu tahiyat akhir. Imam tu tahiyat akhir, dia datang duduk dengan imam. Duduk dengan imam. Tu bila nak bangkit pun tak sunat. Tak sunat. Sebab apa? Sebab ketika itu tak ada disunatkan dia takbir. Tidak disunatkan dia takbir. Jatuh makruh perbuatan. Kata ulama, jatuh makruh perbuatan. Sebab benda itu tak disuruh kita takbir, kita bertakbir. Contoh dia tadi kan, rakaat yang terakhir. Sebab kita takbir lah daripada sujud yang kedua, kita takbir Allahu Akbar, duduk. Kita duduk ikut tasyahud dengan imam. Tasyahud bukan tasyahud kita, tapi tasyahud imam. Kita ikut je. Jadi kita takbir dah situ. Kalau ikutkan kita takbir dah situ. Jadi bila begitu kita nak bangkit, kita tak boleh takbir lah. Sebab kalau ikutkan daripada situ tu kita pergi mana. Kalau kita tak ikut imam, kita pergi mana pada situ. Kita akan berdiri dulu kan. Kita berdiri. Jadi mana ada takbir lah. Jadi kita duduk tu, dan kita dah takbir. Jadi perlu apa lagi takbir? Untuk bangun berdiri tu maksud dia. Atau rakaat yang ketiga pada sembahyang yang 3 rakaat. Dia rapat dengan imam, maksudnya dia sempat dengan imam 1 rakaat lah. Dia sempat dengan imam 1 rakaat. Pada sembahyang yang 3 rakaat. Itulah soalan. Faham tak? Tu. Maksudnya gini, kesimpulan. Kalau contoh sembahyang 4 rakaat, kalau tuan-tuan dapat dengan imam 1 rakaat, tak sunat takbir. Imam tuan-tuan dapat rakaat 3 rakaat dengan imam, tak sunat takbir. Kalau dapat 2 rakaat, sunat takbir. Kalau 4 rakaat, sunat takbir. Maknanya sunat takbir tu sekiranya bacaan kita tu tarik awal. Tarik awal kita baru sunat. Tarik awal kita baru sunat. Dan kalau 4 rakaat tu
kepada tasyuk awal ya. Tasyuk awal. Mana kalau dapat rakaat 3, rakaat pertama dan rakaat 3 tu, itu bukan tasyuk awal kita. Maksudnya bukan tasyuk awal kita, kita disunat. Walaupun kita duduk tasyuk, tapi bukan tasyuk awal kita. Dan mengangkat masbuk akan dua tangannya. Sunat lagi. Sunat lagi makmum masbuk ni dia angkat tangan dia. Angkat tangan kerana mengikut bagi imamnya yang berdiri daripada tasyuknya yang awal. Dan jika tidak tempat tasyuk bagi masbuk sekalipun. Imam bangkit daripada tasyuk awal. Ini bukan tasyuk awal kita. Sebab kita masbuk ni. Sunat juga angkat tangan. Sebab angkat tangan adalah. Sebab dalam sembahyang ni disunatkan angkat tangan berapa tempat. Saya tanya dia, berapa tempat lah pula? Berapa tempat ya? Dia ada empat semua kan. Dia disunatkan kita angkat tangan, masalah angkat tangan. Pertamanya takbiratul ihram. Takbiratul ihram yang kedua dalam sembahyang. Tapi angkat tangan ketika turun rukuk, angkat tangan ketika bangkit daripada rukuk, dan angkat tangan ketika tasyuk awal. Bangkit daripada tasyuk awal. Itu empat yang disunatkan angkat tangan. Jadi selain daripada itu, bangkit daripada rakaat 3, bangkit daripada rakaat yang pertama, tak disunatkan ke? Hanya tasyuk awal. Baik. Jadi begini, disunatkan kita kalau makmum masbuk, sunat juga angkat tangan walaupun bukan tasyuk awal kita, tapi tasyuk awal atau imam. Sunat juga kita angkat tangan. Itu cerita dia. Walaupun bukan tasyuk awal kita. Dan tiada duduk tawarruk masbuk. Mana masbuk ni makmum masbuk lah. Dan tiada duduk tawarruk masbuk pada lain daripada tasyuknya yang akhir. Kalau makmum masbuk pula tidak disunatkan duduk tasyuk, duduk tawarruk, tak sunat. Maknanya tidak disunat. Baru duduk macam mana? Duduk iftirash. Sebab apa? Sebab dia nak bangkit untuk ke rakaat yang seterusnya. Walaupun tu imam itu duduk tawarruk, tapi tak disunatkan kerana dia hendak sambung rakaat lagi. Sebab itu bukan duduk tawarruk dia. Itu maksud. Duduk tawarruk ni maknanya duduk tahiyat akhir lah. Duduk iftirah, duduk tasyuk awal gitu panggil Itu makna masalah duduk Dan sunat bagi masbuk bahawa tiada bangun. Sini sebut. Dan sunat bagi masbuk bahawa tiada bangun ia melainkan kemudian daripada dua salam imam. Ada cerita pada orang. Ini benda yang disunatkan. Kita belajar apa pun berpatukan mazhab kita. Penunjuk yang diajar adalah kitab-kitab para ulama bermazhab Syafi'i. Jika sekiranya dan haram berhenti. Apa haram berhenti? Yakni tetap duduk. Ini mesti kita masalahkan. Dan haram berhenti mana tetap duduk situ.
makmum, kemudian daripada dua salam imamnya haram dia. Haram, kata ulama, haram serta batal. Jika sekiranya tidak tepat duduknya dan batal sembahyang dengan berhenti itu. Mana? Imam bagi salam. Cerita yang ini. Imam bagi salam, si Abi bagi salam, dia lupa baca lagi tahiyat. Sedangkan tahiyat itu tahiyat bukan tepat ya. Dia hanya meraihkan ataupun ikut imam saja. Tapi dia duduk masih duduk habiskan tahiyatnya, sehingga nak kata berhenti dia tu sehingga dengan kadar bacaan tahiyat tu dia duduk baca kadar tu sebab daripada tu imam bagi salam tu kira situ ikut kiraan. Kalau contoh kita kata berapa saat baca tahiyat, 10 saat, 15 saat contoh, 15 saat baca tahiyat. Jadi dia diam tu baca. Tak kira lah dia baca ke ataupun sengaja dia buat senyap, tak faham lagi, detik lagi ke macam-macam. Maknanya dengan kadar tu boleh batal serta haram berbatal. Sebab apa? Sebab itu bukan tempat dia. Lain masalah tempat dia. Mana? Dan imam tasyuk akhir, dia tasyuk awal. Itu tempat dia. Dia tasyuk awal. Mana tasyuk awal tu tasyuk dia lah. Tasyuk bagi makmum masuk. Kalau bukan tasyuk dia, itu kata tak boleh batas. Adapun jika tempat duduk makmum seperti mendapat ia akan imam pada rakaat yang ketiga bagi imam pada sembahyang 4 rakaat, maka duduk imam membaca tasyuk akhir, maka jadilah makmum duduk tasyuk awal. Maka ketika itu harus bagi makmum berhenti, makmum duduk tak. Kemudian daripada salam imamnya. Dan jika lama sekali pun boleh. Itu kalau memang tempat duduk dia. Kalau bukan tempat duduk bagi makmum masbuk tu, yang tu dia tak boleh lama. Kalau imam bagi salam yang kedua tu terus tak boleh duduk. Dan tiada harus berdiri makmum yang masbuk sebelum salam imamnya. Tak harus. Tak boleh ya, batal sembahyang. Dia berdiri sebelum salam imam. Diri dah bangun dah. Imam tak bagi salam imam dah. Dengan tiada niat mufaraqah. Tak niat mufaraqah, boleh bangun dulu. Nampak ke imam ni, bangun. Bangun terus. Imam tak bagi salam. Dia tak niat mufaraqah, boleh bangun untuk tak rakaat lah. Cakap imam nak bangun. Dan maksud berdiri itu mana bercerai lah. Maksud bercerai, berdiri itu mana bercerai daripada hak duduk tiada berdiri betul. Mana maksud daripada berdiri itu mana bukanlah mesti berdiri betul ke tidak. Dia bangun kadang untuk bangun tu batal lagi, haram, batal lagi. Apatah lagi memang berdiri betul lah. Itu maksudnya. Maksudnya bercerai daripada hak rokok tiada berdiri betul, tak berdiri betul molek lagi. Kira bercerai dengan imam tu haram, tidak haram, boleh batal. Lepas tu pula tiada berdiri. Maka jika sengaja ia akan berdiri, dia sengaja berdiri, dia buat dengan sengaja, dengan tiada niat mufaraqah dengan imam, batal sembahyang. Perbuatan dia tu dia buat dengan sengaja, lagi pula dia tidak niat mufaraqah, batal. Dan jika berdiri ia sebelum salam imam dengan lupa, ini masalah lupa. Bila sebut kata lupa ni tak kira lah apa. Ustaz tu guru dah lupa, tak kira orang awam tak. Tak kira apa. Bila masalah lupa ni ada salah. Maknanya macam nama lupa.
Jahil. Jahil kata jahil akan haram berdiri tu. Kata haram diri tu. Mula-mulanya kita kena tahu apa ni berdiri tu, iman hari salat tu berdiri tu, tak tiada niat mufarakah tu. Nah, tu haram perbuatan tu. Kalau kita batal, tak batal, tengok keadaan dia. Awak buat sengaja batal. Awak buat sengaja, tak sengaja lupa, tak batal. Gitu. Awak buat sengaja, tak sengaja saya tak tahu, tak tahu, jahil. Tak batal. Itu maksudnya. Perbuatan tu haram, ya haram. Nasai wajib atasnya duduk. Baik. Cuba cerita. Kalau saya cerita tadi macam apa sekolah pahdam. Ada kursi atas maya. Kita tanya dia soalan, tanya kursi atas maya. Ini masuk kursi maya lagi. Dia semaya lagi. Dia kata orang yang lupa atau berjahil kata haram diri itu nasai wajib atasnya duduk. Kalau dia sebenarnya dia bila dah dia jahil, dan bila dia lupa, bila dia ingat tu, dia kena duduk semula. Duduk semula. Dan tiada dibilang dengan sekalian barang yang mendatang ia dengan dia sebelum daripada duduk tu. Sebelum daripada duduk dia buat, dia maksudnya makmum masbuk ni dia bangun. Contoh kita ambil contoh yang lupa. Bangun diri. Bila dah diri molek, pada siap berarti baca pula, baca. Ini tak awal, ini buat begini ni. Baru ni nak. Nanti imam lagi sadar lagi ni. Aku bangun dah ni. Baca Fatihah tu separuh dah contoh. Lepas tu, macam mana dia tu? Wajib kena duduk. Wajib kena duduk. Bila dah duduk, imam bagi sadar. Dia pun bangun tak, dia baca dah separuh Fatihah. Sambung tak balik. Itu maksudnya, itu maksud dia apa yang dia buat sebelum daripada dia duduk tu, dia buat tak dikira semua. Itu dia kata tiada dibilang dengan sekalian barang yang mendatang dia dengan dia sebelum duduk. Sebelum dia duduk tu sebab dia ingat kan. Dia duduk, dia buat apa dah, dia baca Fatihah dah separuh. Tak boleh, tak dikira semua. Dia kena baca semula. Itu maksudnya. Yang disunatkan tidak pada masalah ini. Pada masalah ini iaitu tidak disunatkan. Tak sunat satu sahaja. Sebab pada masalah ini, pada masalah dia mendahului apa ni? Maksud Muhammad. Imam belum selesai lagi ni. Imam belum selesai lagi daripada sembahyang. Dan dia bangkit daripada untuk tambah rakaat, itu tidak dikira. Yang kata dikira ni pada apa ni, bilangan short semaya, bilangan rakaat semaya, itu yang disunatkan. Ada lagi dah disunat susah. Pada masalah ni tak disunat. Dan jika mengetahui ia atau ingat ia kemudian daripada berdiri, selepas pada berdiri dia ingat, dan tiada duduk ia nasai batal. Jadi apa ni? Dia tahu dan dia ingat. Kalau contoh orang lupa, dia ingat dah. Kata, aku kata imam tak lagi salam lagi. Dia ingat apa ni? Ingat tu bagi orang jahil. Mengetahui, baru tahu, bagi orang lupa, baru tahu. Kami contoh bagi orang lupa. Baru tahu kata tu imam ni tak bagi salah lagi. Lepas tu dia tidak duduk, dia stay Nabi itu duduk. Tidak yang mufarakah. Batal sembahyang.
baru ni dia duduk. Walaupun dah imam bagi salam sekalipun, wajib dia duduk. Sebab apa? Sebab dia dikirakan menyalahi dengan imam. Menyalahi dia. Walaupun dah imam bagi salam, maknanya dia duduk tu sebagai mengambil syarat dia ini buat dengan lupa. Buat dengan lupa. Tidaklah dikirakan dia itu sebagai orang yang buat dengan sengaja. Dia tetap duduk, lepas tu duduk sekejap baru terus. Sebab Imam bagi salam. Dia kalau dah nama jahil, tak tahu kan, sepatutnya apa maksud Islam ke apa kan. Bila dia buat begitu, buat terus, tak tahu kan. Tahu-tahu kan, mungkin lepas pada semayang. Tu kata, awak ni buat gini-gini dah, baru tahu. Baru lepas pada semayang tu, barulah awak cerita macam mana semayang dia, 3 batal ke macam mana. Baik. Ada ulama menyebut orang yang tidak tahu, orang yang jahil akan kata haram berdiri tu, semayang dia sah, semuanya semayang dia sudah sah, semua selepas pada itu sahaja yang menjadi perkiraan. Ada ulama kata, maknanya semayang dia itu sudah sah, sebab dikirakan dia tidak tahu. Kalaulah ada pendapat kata yang ini tapi yang pada masalah ni jahil mana, dia pun letak pula jahil mana, iaitu jahil pertama sekalinya, jahil kerana jauh daripada para ulama, jauh daripada majlis ilmu, tak tahu ada ulama, ada orang ceritakan hal-hal begini, tak tahu. Satu. Yang kedua dia jahil kerana baru masuk Islam. Ada pun jahil yang tak tahu dengan sebab cuai daripada belajar ahli ulama amat, yang itu tak dimaafkan. Maksudnya sembahyang dia tu kalaulah masih dia tahu tu masih sekejap, dia perlu pada sembahyang semula, tak boleh lama dia terus. Itu ahli ulama. Jika diikutkan masalah jahil, disebut dalam kitab 2 perkara tu ya, jahil tu ya. Ada pun jahil yang tak tahu dengan sebab lalai daripada kita belajar, iaitu yang tak dimaaf. Ada pun ada satu lagi ulama sebut jahil yang dimaafkan juga, iaitu jahil tak tahu tapi masih setia belajar. Masih setia pada dalam belajar, bukan dia orang yang jaga-jaga baca, belajar. Dia nanti matching baru belajar, nanti ini macam tu, bukan dimaaf. Kalau matching nak belajar, maksudnya biar orang itu orang itu, tu orang jahil yang tak dimaaf, lalai dia. Kalau memang kita selalu belajar, barulah ada tipu masalah. Dulu kita tak tahu, ada orang tersebut dimaafkan. Kerana ketiadaan mengerjakan duduk yang wajib atasnya. Sebab dia tak duduk wajib. Sebab itulah kita duduk balik tu. Walaupun tu imam ayat salam dah, kita duduk balik. Sebab wajib duduk tu. Wajib duduk. Walaupun tu imam ayat salam dah, wajib duduk. Sebab dia kena duduk. Dia buat tu, perbuatan dia bangun berdiri tu, imam tak ada salah. Benda tu wajib kena duduk. Lepas tu imam ada salah dah, soalan wajib juga dia duduk. Sebab dia tidak mengerjakan duduk yang wajib. Dan sunat berdiri seorang makmum laki-laki. Ini tentang soalan lain. Ini
Astagfirullah. 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 Ya, Allah. Sila. Ya. Ya. Dari masalah jahil ini maknanya atas perkiraan kita kelalaian kita tahu sejauh mana kita ni dengan pembelajaran. Kalau lah kita memang jenis tidak ada dalam majlis ilmu, itulah kegagalan daripada duduk majlis ilmu, itulah yang menyebabkan orang tersebut tidak dimaafkan. Kalau lah kita ni ada walaupun sikit kalau maghrib isyak sahaja dikirakan di dalam nama baca. Allah. Baik. Sila. Waalaikumsalam. Bagi salam. Dalam semaya wabarakatuh tak sunat lah. Bagi wabarakatuh. Wabarakatuh tak disunatkan. Tak disunatkan semaya biasa. Disunatkan semaya maya. Semaya disunatkan tambah lagi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunatkan tambah wabarakatuh. Adapun semaya lain tak disunatkan tambah wabarakatuh. Bukannya warahmatullahi. Benda ni kadang-kadang kita nak tafsir pun kita tahu sebenarnya benda tu kita tahu diri kita sendiri lah. Sejauh mana kita dengan dengan agama kita, dengan ilmu untuk menghilangkan kejahilan kita tu, kita tahu sendiri lah. Jadi kalau memang betul kalau kita nak cerita kadang-kadang takut tak sama Jadi kesimpulannya, kalaulah betul-betul lah kita memang cuai sungguh daripada belajar, yang itu memang tak dimaafkan. Memang betul-betul kita dicuai. Nak kata maghrib isyak tu jangan-jangan sekali, bukan tak ada rasa jangan-jangan sekali tu orang ni tak dikirakan sebagai orang belajar lagi. Kalau nak kira orang yang kata pastor semua orang sebut, orang yang belajar bukan sekadar maghrib isyak saja. Orang yang duduk pondok tu dia belajar. Kita ni banyak-banyak setakat maghrib isyak subuh gini tak kira belajar lagi. Orang teruk lagi. Pendapat orang yang teruk lagi. Mana dia bukan dia belajar lagi. Sebab apa? Sebab sikit sangat. Banyak pada dunia kita. Banyak pada nak isi perut saja. Bukan isi ilmu kita. Tapi benda ni atas diri kita. Kalaulah kita rasa sebelum ni rasa memang tidak dikira sebagai orang belajar lagi, memang aku cuai suruh buatlah apa yang dulu. Kalaulah kita nak kira orang belajar, tapi semua tu ada pendapat-pendapat ulama. Pendapat yang keras sikit, itu caranya yang lembut sikit. Hasilnya
depan ni kita siaplah dengan ilmu yang selebihnya. Lepas tu mintalah taubat dengan Allah, dan kesilapan mungkin sembahyang apa tu, kotorlah apa yang patut kita kotor. Begitu saja. Ambil ajaran hati-hati kita dengan agama sebab kecuali kita. Allah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi hidayatika wa nuril ardi bi syamsika